ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وقضى بما يريد حكمة وحكمة، أنعم بنعم ابتلاء وامتناحا وامتحانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذا الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام ومصباح الظلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حيثما كنتم، فإن الله يعلم سركم وعلانيتكم. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, khatib ingin menyeru untuk kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala arahannya dan meninggalkan perkara-perkara yang dicegah olehnya. Sahutlah seruan ini agar kita memperoleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Selain itu, khatib juga ingin mengingatkan sidang hadirin sekalian agar memberi fokus dan mendengar dengan bersungguh-sungguh khutbah Jumaat ini. Janganlah mereka bermain gadget, tidur dengan sengaja, berbual-bual atau menyerahkan tamu khutbah masjid, kerana perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan adab mendengar khutbah. Marilah kita bersama-sama menghayati khutbah Jumaat yang akan membicarakan tajuk tarbiyah Rasulullah SAW dalam membangunkan umat. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah, tarbiyah atau pendidikan merupakan perkara asas yang sangat penting dalam pembangunan ummah, sama ada pembangunan fizikal atau spiritual. Proses tarbiyah di dalam Islam adalah melibatkan penjagaan, pengasuhan dan pendidikan berasaskan sumber Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Manakala ilmu pula memimpin manusia ke arah kehidupan yang sejahtera dan harmoni. Justru tarbiyah dan ilmu adalah dua ramuan yang tidak dapat dipisahkan kerana kedua-duanya adalah saling berkaitan antara satu sama lain dan memberikan kesan yang besar kepada kehidupan manusia. Penekanan Rasulullah SAW tentang kepentingan tarbiyah boleh dipahami daripada peranan baginda sendiri sebagai seorang murabbi di samping menyampaikan risalah Islam. Ketika zaman permulaan Islam, Nabi Muhammad SAW telah mentarbiyah beberapa orang para sahabat di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Qam. Proses tarbiyah ini telah berlangsung sehingga baginda SAW berhijrah ke Madinah. Kesungguhan dan ketabahan baginda dalam mendidik para sahabat telah melahirkan satu generasi yang unggul, seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Qutb sebagai generasi Al-Quran yang unik. Generasi ini memiliki akidah yang kukuh, akhlak yang utuh, ketaatan kepada Rasulullah SAW dan kecintaan kepada ilmu. Para sahabat ini adalah pahlawan yang berjihad dan berjuang di jalan Allah, dan mereka jugalah yang memenuhi Masjid An-Nabawi apabila Nabi SAW menyampaikan risalah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fath ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Maksudnya, Muhammad ialah utusan Allah, dan orang yang beriman dengannya bersikap tegas terhadap orang kafir tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mengharapkan limpah kurnia yakni pahala Allah Subhanahu wa taala dan keredaannya. Oleh yang demikian, khatib ingin mengajak sidang hadirin sekalian untuk mengambil pengajaran dan hikmah atas kesungguhan dan ketabahan Rasulullah SAW dalam membangunkan umat Islam yang memiliki ilmu, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kesungguhan para sahabat yang boleh kita ambil contoh
dan pengajaran untuk terus membangunkan diri dan umat, kerana kita adalah sebaik-baik umat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, matlamat untuk menjadi umat yang unggul dan memiliki ketakwaan tidak mampu diperolehi melainkan dengan menjalani proses tarbiyah. Manakala ramuan utama dalam proses tarbiyah ini adalah bergantung kepada ilmu agama yang sahih, yang boleh meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya iman yang kukuh dan jiwa yang penuh dengan ilmu sudah pasti akan menjadi perisai dalam menghadapi segala cabaran dan menjadi individu yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Selain daripada ilmu agama yang sahih, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita perlu meningkatkan keazaman dan kesungguhan untuk terus mempelajari dan menguasai pelbagai ilmu dan bidang untuk terus maju. Sebaliknya, tanpa ilmu, kita akan menjadi bangsa yang lemah dan senang dipengaruhi oleh bangsa yang lebih maju dan berkeharapan. Bahkan, ilmu adalah umpama cahaya yang menerangi kehidupan. Dengan ilmu, kita akan menjadi individu yang positif, bertanggung jawab serta bermotivasi untuk menghasilkan kerja yang berkualitas. Oleh yang demikian, berilah perhatian kepada menuntut ilmu, kerana umat yang berilmu akan dapat mengangkat martabat serta kedaulatan negara menjadi sebuah negara yang unggul pada masa hadapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Maksudnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat yakni darjat orang yang beriman antara kamu dan orang yang diberi ilmu dalam kalangan kamu beberapa darjat. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala Maha mendalam pengetahuannya tentang apa-apa yang kamu lakukan. Kesungguhan dalam memenuhi tanggung jawab dalam mencari ilmu adalah manifestasi kecintaan kepada Rasulullah SAW. Islam memerintahkan kita sama ada menjadi orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang mahu mendengarkan ilmu, atau orang yang menyukai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan, beberapa perkara penting yang ingin Khatib rumuskan, yaitu pertama, generasi para sahabat radhiyallahu yang dibangunkan oleh Rasulullah SAW adalah generasi yang telah dididik melalui proses tarbiyah yang penuh dengan ketelitian dan keterusan. Kedua, kita perlu mengambil contoh teladan daripada Rasulullah SAW serta para sahabat yang sangat menekankan kepada kepentingan menuntut dan mencintai ilmu. Ketiga, kualiti kehidupan kita boleh diperbaiki dan ditingkatkan dengan ilmu agama yang sahih serta ilmu dalam berbagai bidang yang lain supaya lahir umat yang kuat, maju dan berdaulat. Keempat, masyarakat perlu ada kesungguhan untuk menghadiri kelas pengajian yang diadakan di masjid ataupun di surau sebagai menunjukkan kecintaan kepada ilmu seperti yang digalakkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 110, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Maksudnya, kamu wahai umat Muhammad ialah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk yakni faedah umat manusia, kerana kamu menyuruhkan melakukan segala perkara yang baik yakni ma'ruf, dan kamu mencegah daripada melakukan segala perkara yang buruk dan keji yakni munkar, serta kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan. Dan sekiranya ahli kitab yang Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah keimanan itu lebih baik bagi mereka. Ada antara mereka yang beriman, tetapi kebanyakan mereka orang yang fasik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bihadhihi sayyidil mursalin. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.